kita mungkin perlu tahu konsep meskipun tidak dibahas di sini, bagaimana di Perlis, termasuk lembaga fatwa di Perlis, konsep tentang bid'ah Profesor Razaimi. Ini kan ramai di YouTube. Kemarin Ustadz Salman Ali dengan salah satu Ustadz kita di Indonesia dari Nahdlatul Ulama, mungkin di Malaysia ARG ya, Ahlus Sunnah Research Group. Batasannya bagaimana? Kalau yang saya tahu, mohon nanti dikoreksi Prof. Samsul dan Dr. Khairuddin, di Muhammadiyah yang masuk dalam kategori bid'ah itu adalah yang menyangkut ibadah mahdhah, gitu saja. Artinya yang selain ibadah mahdhah, yang ta'akuli, yang ma'kulatil makna, dia kalau ada tambahan tidak termasuk bid'ah. Kalau teman-teman di Nahdlatul Ulama mungkin ada pembagiannya bid'ah hasanah dengan bid'ah dhalalah. Di Perlis ini bid'ahnya apakah kullu muhdatsatin, mau itu di ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah, kemudian pokoknya kalau dia tidak dicontohkan Nabi termasuk dalam bid'ah atau tidak, dan itu bagaimana di Perlis. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang bertanya. Fajar. Baik, mudah-mudahan berjaya dalam PhD insya-Allah. Sebenarnya macam Mufti sebut tadi berkenaan dengan bid'ah, ini benda yang biasa disebut, dan kalau kita tengok saya tak tahu di Indonesia, tapi di Malaysia ni bila sebut tentang bid'ah di satu konotasi tu negatif. Seolah-olah macam sesiapa yang benci bid'ah bukan ahli sunnah. Sedangkan kita ahli sunnah. Sepatutnya suka kepada sunnah, cinta kepada sunnah itu tanda ahli sunnah. Tapi di Malaysia itu nak menjadi ahli sunnah menurut majoritinya perlu menerima bid'ah hasanah. Sedangkan itu tidak termasuk dalam kriteria ahli sunnah untuk menerima bid'ah hasanah. Satu orang yang hidup dalam hidup dia tidak pernah melakukan bid'ah hasanah walaupun sekali, akidahnya tidak terganggu, ahli sunnahnya tidak terganggu, dia masih lagi ahli sunnah. Tetapi menerima bid'ah hasanah ataupun tidak menerima bid'ah itu sebagai hasanah, itu ada ruang lingkup yang dijelaskan. Al-Aiz bin Abdissalam di dalam kitab di Qawaidul Ahkam menyebutkan ada perkara-perkara di dalam syariah ini, dia kata waqad yukhtalafu fi dzalik, mungkin ada perbahasan ataupun ada perbezaan pendapat dalam menentukan sesuatu perbuatan itu bid'ah ataupun tidak. Fayaj'alul ba'd minal bid'il madhmumah wa yaj'aluhu al-akharun minas sunanil maf'ula ala hadin Nabi SAW. Ini disebut sendiri oleh Al-Aiz bin Abdissalam. Sebab itu kita melihat sebahagian mungkin daripada penuntut ilmu yang tak biasa, dia buat satu kaedah. Kaedah yang tak pernah dikenali oleh mana-mana ulama mazhab zaman dulu. Sebahagian daripada fatwa, saya bukan nak mempertikaikan fatwa negeri, tetapi teguran itu perlu dibuat. Bila mengatakan tidak boleh membida'ahkan masalah khilafiyah. Ini kaedah siapa yang buat? Dia kata tidak boleh membida'ahkan masalah khilafiyah. Dalam masalah khilafiyah, bid'ah berlaku. Buka dalam kitab-kitab mazhab, ada saja amalan yang dianggap sunnah oleh sebahagian mazhab, dianggap bid'ah oleh sebahagian mazhab yang lain. Kan? Umpamanya meletakkan had waktu untuk sapu di atas khuf. Sebahagian mazhab membid'ahkan. Majoriti ulama menerima. Aqiqah umpamanya, ada qaul dalam mazhab Hanafi yang membid'ahkan aqiqah. Tetapi majoriti mazhab menerima. So kalau dia kata tak boleh, di antara ciri-ciri ahli sunnah tidak boleh membid'ahkan masalah khilafiyah, maka ulama mazhab pun dah terkeluar daripada mazhab dah. Terkeluar daripada ahli sunnah dah. Kita buat satu kaedah syok sendiri, seolah-olah tak boleh nak membid'ahkan masalah khilafiyah. Yang sepatutnya ditekankan tawabit yang macam Ustaz sebut tadi. Letakkan tawabit, nak meletakkan sesuatu perkara sebagai sunnah ataupun bid'ah hasanah, perlu letakkan tawabit. Kenapa kami katakan ini adalah bid'ah hasanah? Ini bukan bid'ah syar'iyah ataupun bid'ah madhmumah. Kan? Jadi sebab itu bagi kami di Perlis dalam masalah akidah, dalam ibadah, kami yang mahdah, bukan akidah yang bukan ibadah yang maqulatul makna, tapi ibadah yang mahdah, kita berpegang dengan sunnah dan kita tidak setuju dengan bid'ah. Jadi kalau dalam isu-isu yang berkaitan dengan nawazil, benda-benda yang berkaitan dengan macam COVID sebelum-sebelum ni kita hadapi, kita nak keluar daripada berpegang kepada literal, pergi kepada maqasid, itu juga memerlukan kepada qara'in, memerlukan kepada adillah. Maksudnya benda ni bukan hanya berlaku di zaman ini, zaman dulu pun antaranya bila Nabi SAW menyebutkan man qatala qatilan alaihi bayyinah falahu salabuh, sesiapa yang membunuh
kafir harbi di medan perang dan mempunyai bukti yang dia membunuh, maka dia mendapat apa saja harta yang berada di badan orang yang mati itu. Adakah ini satu arahan yang bersifat kita panggil arahan fatwa ataupun arahan pemerintah yang boleh ditukar-tukar? Umpamanya hari ini kalau mana-mana tentera yang berperang di negara luar ataupun mempertahankan negara sendiri, kalau dia tembak satu musuh negara, adakah semua pakaian dia yang senjata kelengkapan yang berada di badan tentera musuh itu menjadi milik tentera itu ataupun perlu dipulangkan pada negara? Ini perbahasan yang telah lama muncul. Mazhab Malik ada pandangannya, mazhab Syafi'i ada pandangannya. Imam Malik mengatakan ini bukan arahan fatwa yang berterusan sampai bila-bila. Ini adalah arahan pemerintah. Maksudnya pemerintah boleh tentukan, sebab dalam sepanjang peperangan Nabi hanya menyebutkan dalam satu peperangan. Kalau tak silap sini peperangan Hunain disebut perkataan ini. Dalam peperangan Badar Nabi tak sebut, dalam peperangan Uhud Nabi tak sebut. Jadi dia menggunakan dalil yang lain untuk keluarkan satu keputusan. Maksudnya akhirnya kesemua kita bila nak rumuskan satu hukum, sama ada nak berpegang kepada maqasid ataupun nak berpegang kepada literal, kesemuanya berpandukan kepada nas yang lain. Mesti ada qara'in yang lain. Kita tidak boleh untuk suka-suka mengatakan, tak pergi masjid lah, kita sembahyang kat rumah, belakang TV, dia jadi imam kita. Sedangkan di sana ada hadis-hadis yang lain tentang kelebihan menapakkan kaki pergi ke masjid. Di sana ada kelebihan malaikat mendoakan untuk orang yang berada di masjid selagi mana dia tidak melakukan adha, selagi mana dia tidak berhadas. Ini semua perlu diambil kira, perlu melihat dalil secara holistik dan komprehensif. Bukan hanya melihat secara idin, kita panggil kan, bukan hanya melihat secara terputus-putus. Jadi itulah yang disebut. Tetapi bid'ah dalam masalah dunia tak ada masalah. Disebut oleh Ibn Abdul Bar dalam masalah dunia, nak buat kilang ke, nak buat perusahaan ke, ini tidak ada masalah. Sebab tu sebenarnya saya sebut banyak kali, kita banyak buat inovasi dalam ibadah sampai kita lupa inovasi dalam dunia. Sebab tu orang Islam adalah manusia, golongan yang terlalu banyak mengguna, tidak menginvent, tidak mewujudkan sesuatu. Bayangkan kalau formula lampu ini dicipta oleh orang Islam, berapa banyak pahala yang dikumpul kerana memudahkan urusan. Tadi blackout 2 kali pun kita dah susah hati. Kan? Berapa banyak dia telah orang-orang yang menciptakan aircon ini, kalau rumusan itu ataupun formula itu dicipta oleh orang Islam, berapa banyak pahala yang dia kutip kerana memudahkan urusan manusia. Tapi kita banyak buat bid'ah dalam masalah ibadah yang tak disuruh, maka kita telah hilang fokus untuk membangunkan dunia. Ini disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Sepatutnya umat Islam dalam bab ibadah, dalam bab akidah beres. Tak perlu diinovasi. Buat apa yang ditunjuk. Dalam dunia, buat inovasi. Tapi kita tak. Tengok. Pelbagai ibadat yang direka-reka. Kalau di Malaysia siap buat valet doa. Kita ada valet parking tau, valet parking. Kalau parking, kita malas nak parking, bagi saja kunci pada tukang parkir, kita bayar kat dia, dia valet kan, dia tolong parking untuk kita. Kita bayar mahal sikit lah. Sekarang di Malaysia sudah ada valet doa. Bayar kat dia, dia tolong doa kat Mekah. Punya hebat kan? Ini benda-benda yang tak diperlukan. Benda-benda yang sepatutnya kita berfokus kepada bagaimana untuk membangunkan dunia dari sudut teknologi dan pembangunan. Wallahu a'lam.